Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah putusan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob di atas pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-9. Di dalam putusan tersebut, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyatakan bahawa jalinan persahabatan yang telah sekian lama terjalin di antara negara Brunei Darussalam dan Malaysia terus berkembang maju melalui hubungan kerjasama dua hala di pelbagai bidang berkepentingan. Baginda seterusnya mengalu-alukan peluang untuk bekerjasama rapat dengan Yang Amat Berhormat Datuk Seri dalam meningkatkan lagi hubungan bermakna ini demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat bersama. Dalam kesempatan ini, Baginda dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengira Anak Hajah Saleha mengalu-alukan kunjungan Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Muhaini binti Zainal Abidin ke negara Brunei Darussalam di masa terdekat yang bersesuaian. Pada mengakhiri putusan tersebut, Baginda dan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengira Anak Hajah Saleha berdoa ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala semoga Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan Yang Amat Berbahagia Datin Seri Muhaini binti Zainal Abidin serta keluarga akan sentiasa berada dalam keadaan sihat walafiat dan di bawah perlindungannya jua. ...122 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan di negara Brunei Darussalam kemarin, menjadikan jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 1,455 kes. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan berkata demikian semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang kemarin di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Terdapat tambahan kes-kes baru pada kluster-kluster aktif yang sedia ada. Kluster Champion 7 dan surrounding vessels adalah sebagaimana pecahan berikut. 9 kes lagi bagi kluster Champion 7 platform dan 2 kes bagi kluster Champion 7 Blue Titanium. 8 kes bagi kluster BSP HQ Block M, 8 kes bagi kluster IBT KB, 7 kes bagi kluster Chonghua KB dan 3 kes bagi kluster 583. Sementara itu, terdapat 1 kes baru telah dikenal pasti dengan 4 kes yang ada hubung kait. Kluster ini sekarang dikenali sebagai kluster 1385. Selain itu, terdapat 2 kes import yang dicatatkan. Kes 1332 telah tiba ke negara Brunei Darussalam pada 6 Ogos 2021 dengan menaiki penerbangan Singapura SQ148 dari United Kingdom. Kes 1413 telah tiba ke negara Brunei Darussalam pada 8 Ogos dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 6864 dari Manila. Manakala terdapat 79 kes masih dalam siasatan untuk mengetahui sumber jangkitannya. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak yang terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 4 kes telah disahkan sembuh pada hari ini, membawa jumlah kes yang sembuh kepada sebanyak 355 kes. Ini bermakna terdapat 1,096 kes aktif yang telah direkodkan di negara Brunei Darussalam. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 3 kes masih berada dalam keadaan kritikal yang mana 2-nya masih memerlukan bantuan mesin pernafasan atau artificial ventilation dan 1 kes lagi memerlukan bantuan tambahan iaitu mesin tambahan heart lung machine ataupun ECMO. Dalam kenyataan yang sama, Menteri Kesihatan juga memaklumkan pada menjunjung titah perkenan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam
dan mengambil kira situasi jangkitan di negara ini yang masih belum stabil. Langkah-langkah pengawalan ketat dilanjutkan sehingga Sabtu 4 September 2021. Pada menjunjung titah perkenan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan dengan mengambil kira situasi jangkitan di negara Brunei Darussalam yang masih belum stabil, adalah dengan ini dimaklumkan bahawa langkah-langkah pengawalan yang telah diperketatkan sebagaimana sidang media Kementerian Kesihatan pada 7 dan 9 Ogos 2021 adalah dilanjutkan sehingga hari Sabtu 4 September 2021. Dalam kesempatan ini, marilah kita sama-sama bersatu dalam mengawal penularan jangkitan COVID-19. Kerjasama semua pihak adalah sangat-sangat diharapkan, khususnya untuk bersabar dalam mendapatkan perkhidmatan-perkhidmatan yang disediakan, seperti ujian swab, vaksinasi COVID-19 dan talian kesihatan 148. Petugas-petugas barisan hadapan sedang mencuba sedaya upaya untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan dengan sebaik mungkin. Orang ramai hendaklah mematuhi segala arahan dan nasihat yang telah diberikan oleh pihak kerajaan. 12 syarikat yang melibatkan 56 pekerja memohon bagi mendapatkan langkah-langkah interim yang bertujuan mendukung beberapa sektor swasta tertentu dalam menangani cabaran-cabaran hasil dari penularan COVID-19 di negara ini. Perkara tersebut dikongsikan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua menjelaskan bagi penangguhan bayaran TAP dan SCP, setakat ini 7 buah syarikat mikro kecil dan sederhana telah memohon yang melibatkan 70 pekerja. Orang ramai yang ingin membuat permohonan boleh melayari laman sesawang TAP. Mengenai dengan vaksin COVID-19 Moderna yang baru diterima, Menteri Kesihatan menjelaskan bermula hari ini, semua pusat vaksinasi akan mula menggunakan vaksin berkenaan. Tambah Yang Berhormat, negara Brunei Darussalam menerima 100,000 vaksin Moderna yang disumbangkan oleh Republik Singapura. Majlis Belia Brunei dengan kerjasama ASEAN Youth Advocates Network AYAN mengadakan bengkel secara maya kali ketiga dan terakhir di bawah Forum Belia ASEAN ke-11 yang membawakan tajuk Peranan Belia dalam Komuniti dan Pembangunan Masyarakat. Menghadiri forum tersebut Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan dan Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Forum diikuti dengan sesi perbincangan dihadiri 75 delegasi dari 10 negara anggota ASEAN dan seterusnya menghasilkan ASEAN Zain dan ASEAN Youth Statement. Kenyataan itu akan dibentangkan semasa Majlis Penutup ASEAN Youth Forum ke-11 pada 27 Ogos depan. Forum dianjurkan oleh Majlis Belia Brunei dengan kerjasama ASEAN Youth Advocates Network AYAN dengan sokongan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Sekretariat ASEAN dan Forum Belia ASEAN sebagai rakan media. Pelbagai pihak terus memberikan sokongan kepada kerajaan khususnya Kementerian Kesihatan dalam sama-sama menangani dan membendung penularan wabak COVID-19 di negara Brunei Darussalam dengan memberikan sumbangan. Sumbangan-sumbangan tersebut diterima pada 19 dan 20 Ogos 2021 daripada Bintang Ria Sdn Bhd, Kuko International Sdn Bhd, Sifana Sdn Bhd, OKKY Jewellery Sdn Bhd, Rezeki Bahira, Sin Kim Huat Trading Company Sdn Bhd, Adenin Group of Companies dan Syarikat Perkhidmatan Syifa Al-Barakah. Kementerian Kesihatan terus berusaha mempertingkatkan kapasiti program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19.
Pembukaan pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut yang mula beroperasi Selasa lalu merupakan salah satu usaha kementerian berkenaan agar lebih ramai lagi rakyat dan penduduk negara ini menerima suntikan COVID-19 dengan segera. Pusat vaksinasi Jubli Emas Bunut beroperasi pada Isnin hingga Khamis dan Sabtu bermula pukul 8 pagi hingga 2 petang dan ditutup pada hari Jumaat dan Ahad pada hari kelepasan awam. Suntikan vaksin COVID-19 diberikan percuma bagi rakyat dan mereka yang bermastautin di negara ini yang berumur 18 tahun ke atas. Menurut Kementerian Kesihatan, suntikan vaksin COVID-19 merupakan langkah yang paling berkesan bagi mencegah kesan jangkitan digandingkan dengan pemakaian sungkup muka pada setiap masa, penjarakan fizikal, menjaga kebersihan diri dan kerap mencuci tangan. Program kesedaran HIV untuk rakan sebaya dan belia atau HIV Awareness Program for Peers and Youth, ringkasnya HAPPY, merupakan salah satu projek yang dikendalikan oleh Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam untuk mengongsikan maklumat-maklumat serta pencegahan daripada jangkitan HIV kepada masyarakat, khususnya para belia. Baru-baru ini, Majlis AIDS Negara Brunei Darussalam menerima anugerah projek cemerlang untuk belia tahun 2021 bagi projek berkenaan. Menurut penyelaras projek HAPPY, program yang dilaksanakan dalam masa 1 ke 2 jam itu antara lain diisikan dengan gabungan pelbagai aktiviti melibatkan visual, audio dan interaktif untuk menyampaikan mesej dengan lebih berkesan yang disesuaikan dengan nilai dan identiti di negara ini. Kami berharap sebagai advokasi untuk memasukkan pendidikan kesihatan reproduktif ke dalam silibus pendidikan formal di negara Brunei Darussalam. Kami juga mengusahakan program HAPPY ini kepada pasukan beruniform seperti Angkatan Bersenjata Diraja Brunei, pasukan polis Diraja Brunei dan lain-lain. Harapan kami juga menggalakkan evidence-based research dan penglibatan akademik dari penuntut dan pensyarah di pengajian tinggi mengenai HIV and AIDS di negara kita ni. Sementara ahli-ahli yang terlibat dalam projek HAPPY berkata projek tersebut sebagai pendorong untuk mereka terus proaktif dalam menyumbang dan memberikan yang terbaik bagi membentuk masa depan negara. Saya merasa amat berbangga kerana telah terlibat dalam pengendalian projek HAPPY ini. Jadi saya percaya bahawa projek ini telah memberikan impak yang tinggi kepada masyarakat Brunei Darussalam, terutama golongan belia dalam meningkatkan kesedaran tentang HIV dan AIDS. Walaupun menghadapi cabaran seperti sukarelawan dan mempunyai komitmen lain, saya sebagai ahli projek ini amatlah merasakan betapa besar impaknya kepada komuniti di negara Brunei Darussalam, iaitu khususnya golongan remaja. Saya juga percaya bahawa projek ini boleh menanamkan aspek budaya, nilai Islam dan kekeluargaan. Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi ingin memaklumkan mengenai status bagi beberapa perkhidmatan utama iaitu permohonan pembaharuan lesen kenderaan dan lesen memandu melalui talian Darussalam 123, pendaftaran kenderaan baharu, pelekat pas kenderaan daftar luar negara, kaedah digital office dan cara memastikan penyerahan surat dan bungkusan dan menyampaikan aduan mengenai barang yang lambat sampai. Perkhidmatan talian Darussalam 123 telah menerima banyak panggilan sejak penutupan kaunter bermula pada 9 Ogos 2021. Salah satu jumlah panggilan tertinggi yang diterima mengenai perkhidmatan Jabatan Pengangkutan Darat JPD berkaitan dengan permohonan pembaharuan bagi lesen kenderaan dan lesen memandu. Dalam hal ini, talian alternatif tambahan yang dapat dihubungi bagi sebarang pertanyaan atau masalah berkaitan dengan perkhidmatan JPD termasuk pembaharuan lesen memandu atau lesen kenderaan ialah 2451 980, 2451 982
dan 2451-984 semasa waktu bekerja. Bagi memudahkan warga emas, permohonan membaharui lesen kenderaan dan lesen memandu boleh dibuat dengan membuat panggilan atau menghantar WhatsApp ke talian Darussalam 123. Orang ramai dalam pada itu dialu-alukan untuk membaharui lesen memandu dan lesen kenderaan secara dalam talian menggunakan aplikasi Transport BN dan portal gov.bn. Pemohon mempunyai pilihan untuk menggunakan perkhidmatan penghantaran melalui pos laju. Bagi pemohon yang tidak memilih penghantaran melalui pos laju, akan boleh mula mengambil lesen memandu dan lesen kenderaan yang siap diperbaharui dari cawangan-cawangan pejabat pos yang tertentu mulai Rabu 25 Ogos 2021. Pemohon-pemohon akan dimaklumkan mengenai tempat dan masa pengambilan. Pada masa yang sama, JPD juga akan memperkenalkan perkhidmatan pesanan ringkas push SMS khusus bagi lesen memandu dan lesen kenderaan yang telah siap dibaharui. Bagi tujuan pemeriksaan kenderaan untuk pembaharuan lesen kenderaan, 12 stesen pemeriksaan kenderaan masih dibuka dengan kadar bayaran RM5 bagi setiap pemeriksaan. Senarai lengkap boleh didapati di laman web rasmi JPD iaitu www.jpd.gov.bn. Bagi lesen memandu atau lesen kenderaan yang sudah mansuh dan belum dapat diperbaharui, JPD membuat perundingan dengan pasukan polis di Raja Brunei bagi kelonggaran ke atas mana-mana lesen memandu dan lesen kenderaan yang telah mansuh mulai 1 Ogos 2021. Pertanyaan lanjut, JPD menyediakan FAQ atau Frequently Asked Questions untuk makluman orang ramai di laman sesawang rasmi JPD iaitu www.jpd.gov.bn. Bagi pendaftaran kenderaan baharu mulai esok 23 Ogos 2021, perkhidmatan pendaftaran kenderaan baharu akan mula dilaksanakan semula melalui tata cara yang dipersetujui antara JPD dengan Persatuan Peniaga Automobil Brunei BATA. Pendaftaran kenderaan baharu pada waktu ini akan menggalakkan penggunaan running numbers terlebih dahulu untuk mengurangkan interaksi pelanggan atau orang ramai. Bagi pelekat pas kenderaan daftar luar negara, Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi melalui JPD menguatkuasakan penggunaan pelekat pas kenderaan daftar luar negara pada 1 Oktober 2020 bagi tujuan mengenal pasti kenderaan-kenderaan berpendaftaran asing. Bagi memastikan penyerahan surat dan bungkusan dan menyampaikan aduan mengenai barang yang lambat sampai, orang ramai yang menggunakan perkhidmatan penghantaran surat dan bungkusan di dalam negara mengenai dengan penggunaan alamat yang tepat dan lengkap bagi membolehkan penghantaran berjalan dengan lebih cekap dan berkesan. Sebarang aduan, hubungi Pusat Perkhidmatan Pelanggan di talian 238041 atau WhatsApp 87110002 pada waktu pejabat atau email cscpost@post.gov.bn dengan memberikan butiran terperinci termasuk alamat kawasan yang diadukan.